Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Afif yang mana dia kata nak bertanding di Parlimen Shah Alam dan Permatang Pau. Dia kata nak bertanding di Parlimen Shah Alam tu kerana dia lahir di sana. Dan saya dah tengok juga ulasan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Shah Alam yang mana Parlimen Shah Alam hari ini YB-nya adalah Khalid Samad. Dan saya juga lihat bahawa kalau Dr. Afif rasa nak pergi ke Parlimen Shah Alam, tidak ada masalah. Silakan, demokrasi. Tetapi saya sebagai rakyat, saya sebagai orang PKR, dan saya juga tahu siapa dia Dr. Afif ni, yang mana dia adalah orang Azmin Ali, dan kita tahu dia menang adun di Seberang Jaya tu adalah di atas sebab tiket parti yang mana dia adalah orang PKR dan akhirnya mengkhianati ikut bos dia Azmin Ali. Dan hari ini sebaiknya saya rasa Dr. Afif ni bertanding di Permatang Pau lawan YB Nurul Izzah, yang mana dia di sini juga mengeluarkan kenyataan bahawa dia mengatakan bahawa di Permatang Pau majoriti Melayu yang berjaya berpendidikan. Saya tak nampak idea baru oleh Nurul Izzah. Bahkan ketika saya masih dalam PKR, sukar saya dapat komitmen beliau turun padang bersama masyarakat di Permatang Pau. Jadi saya sebagai orang PKR juga, saya nak tanya kepada orang PKR di Permatang Pau, Dr. Afif ni turun ke Padang. Saya tidak nampak, tidak ada pun di media Dr. Afif ni. Saya juga tidak kenal orang ni. Dia duduk dalam PKR ni, dia boleh menang dari adun ni kerana tiketnya PKR itu, yang mana juga kekuatan PKR yang bersama dengan Pakatan Harapan ataupun DAP di Pulau Pinang ini yang membantu kemenangan beliau. Bukan daripada parti yang dia ada hari ini, iaitu Parti Bersatu. Afif kena ingat, tanpa Pakatan Harapan, tanpa PKR, dia bukan menjadi ahli adun hari ini. Dia tidak menjadi ahli politik hari ini. Dia akan menjadi macai politik. Dan apa yang kita lihat hari ini, dia seolah-olah besar sangat. Dia belum tahu politik ini penting juga parti kita, komponen parti kita, akar umbi kita. Kamu dah pun melompat ke dalam kerajaan yang ada hari ini. Dan rakyat dah pun jelas lihat kamu adalah seorang yang rakus dengan jawatan, rakus dengan kuasa, yang mana kamu mencari kekayaan dalam politik, rakyat dah tahu. Tidak perlu berbohong. Yang mana kamu hari ini nak mempertikaikan kerja yang dibuat oleh YB Nurul Izzah di Permatang Pau. YB Nurul Izzah ni, kalau setakat Afif ni, silakan, saya mempersilakan Afif pergi lawan Nurul Izzah di Permatang Pau. Kerana YB ataupun ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang begitu hebat Barisan Nasional tu tumbang kerana Nurul Izzah. Apalagi lah Dr. Afif ni celah kuku je untuk Nurul Izzah. Jadi dia mempertikaikan kerja YB Nurul Izzah di Permatang Pau. Itu saya sebagai rakyat mempersilakan dia menunjukkan bukti, menunjukkan diri dia berlawan di PRU ke-15 ini dengan YB Nurul Izzah dengan menggunakan logo Perikatan Nasional kamu ini, kamu boleh menang atau tidak. Di sini kita akan membuktikan bahawa siapa dia pemimpin kita ini, siapa dia parti yang kita duduki ini, adakah rakyat akan mempercayai. Kita akan lihat dan buktikan ini. Jadi Dr. Afif tidak payah nak menunjukkan kamu hari ini hebat kerana kamu seorang adun. Kamu menjadi adun dengan menggunakan jentera PKR, dengan menggunakan semua daripada PKR, dan akhirnya kamu menjadi adun hari ini dan kamu melompat. Ini adalah satu pengkhianatan besar. Saya harap tindakan yang dibuat oleh Pakatan Harapan Pulau Pinang, yang mana kita tahu harap ada tindakan kepada mereka-mereka yang lompat parti ini. Dr. Afif ni, lepas ini kamu dah tak akan jadi YB dah. Tak percaya, kita tengoklah. Saya yakin dengan mandat rakyat, saya yakin dengan kehendak rakyat. Yang ada dengan Dr. Afif hari ini tinggal walaon je. Kalau mereka sejati orang PKR, sejati mereka adalah akar umbi PKR, mereka tidak akan menyokong Dr. Afif ni. Kecuali kalau walaon yang masih lagi terdedah ataupun masih lagi dengan politik duit, dengan politik yang merasuh akar umbi ini untuk nak naik, saya percaya dia boleh menang. Tetapi kalau Permatang Pau, kalau YB Nurul Izzah berjaya Dr. Afif menang di situ, saya pun akan keliling Malaysia ni telanjang. Saya akan berjanji itu. Jadi dia tidak payahlah nak sembang kencang, nak lawan di Shah Alam lah, nak lawan di Permatang Pau lah. Hari ini yang kita tengok,
Perikatan Nasional sendiri itu pun tak tahu hala tujunya. Ada bersama dengan PAS sibuk dengan UMNO. Lepas tu buat pula perjumpaan Presiden Bersatu pergi buat perjumpaan dengan PAS, tidak mendapat keputusan. Inikah parti yang nak memerintah Malaysia? Dan inikah juga ahli-ahli parlimen yang kita nak ambil untuk menang, untuk mentadbir negara? Saya tanya kepada rakyat Malaysia, Dr. Hafif dengan Nurul Izzah, mana satu kita nak naikkan sebagai tokoh untuk memimpin negara? Kalau anda memikirkan Dr. Hafif lebih baik daripada Nurul Izzah, silakan bagi kemenangan kepada Dr. Hafif ni. Tapi itu saya kata, saya rasa boleh saya cakap awal lah. Bukan takbur, bukan cakap sombong. Bolehlah keliling Malaysia ni telanjang. Kerana daripada apa yang kita lihat, dia cuma cakap. Saya tengok YB Nurul Izzah, hari-hari ada program dia di kawasan dia. Tetapi Dr. Hafif hanya cakap saja. Lepas tu keluar kenyataan media bahawa di Parlimen Pematang Pauh, majoriti Melayu dah berjaya. Melayu ni berjaya tentang education, pendidikan ni, Dr. Hafif tak payah cakap. Benda ni yang dibuat oleh YB Nurul Izzah. Bukan Dr. Hafif yang buat. Dr. Hafif buat apa? Kerja dia mencari keuntungan dalam politik. Ini yang saya pasti geng-geng Azmin ni. Kalau nama saja geng Azmin, dia mencari keuntungan politik. Dan akhirnya dia akan melompat. Ini kalau kita bagi dia peluang, memang negara kita ni akan hancur. Kita tidak boleh ambil tokoh muda yang rakus dengan kuasa, yang tidak mementingkan orang lain. Jadi kita jangan bagi ruang kepada orang seperti Dr. Hafif ni. Kalau kita bagi, habis. Tetapi saya tidak perlu nak cerita di sini kalau saya tahu kata-kata ni akan ditolak oleh rakyat. Dia menang atas tiket Pakatan Harapan, atas tiket logo PKR, dia mengkhianati PKR. Ini memang pada saya tamatlah riwayat politik Dr. Hafif ni. Lepas ni susah parti lain nak ambil. Dia nak pergi ke mana? Nak pergi ke UMNO. UMNO takkan terima. Dia boleh pergi ke PAS lah. Pergilah merangkak dengan PAS. Bersatu ni parti dia, kita tak percaya, kita tunggu PRU ke-15 ini. Dah tak ada, lenyap di telan bumi. Parti Bersatu. Mungkin ada 3-4 kerat lah. Boleh lagi bertahan. Lepas tu tak ada. Yang kita boleh fokus hari ini, yang betul-betul kita lihat kuasa ketiga pun tak boleh pergi. Yang kita fokus hari ini adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu saja yang ada. Jika kita tengok Barisan Nasional hari ini, kita pun dah tahu pemimpin mereka rata-rata ada kes mahkamah dan melibatkan pimpinan politik sampai ke akar umbi. Jadi kita harus melihat bahawa kita harus menyokong pemimpin-pemimpin kita yang betul-betul ada integriti. Jadi jangan menyokong orang yang macam Dr. Hafif ni. Orang yang macam ni, dia jadi adun pun dah melompat, apalagi jadi ahli parlimen. Lagilah melompat panjang, lompatnya tinggi lagi. Dia ni adalah geng Azmin. Jika anda nak menyokong Dr. Hafif, bermaksud anda juga menyokong Azmin. Jika anda benci dengan Azmin, maka wajib benci dengan Dr. Hafif ni. Itu hujah saya. So, sekian, terima kasih.